dan Assalamualaikum. Nama saya Nurin Jazina sebagai hos anda dan juga saya Muhammad Irali sebagai co-host bagi Nurin. Dan saya Diri Nasura binti Suhaimi dalam rancangan PRS Podcast episod yang ke-10. Okey, yang macam korang boleh tengok, dalam episod kali ni kita ada seorang tetamu. Nama dia Syafiq Akmal. Okey, jom kita berkenalan dan juga tanyakan sedikit biodata kepada Syafiq Akmal. Syafiq Akmal? Okey, Assalamualaikum. Nak kenalkan diri dulu ke macam mana? Ini dia. Okey, nama penuh Muhammad Syafiq Akmal bin Muhammad Rizidi. Apa lagi nak tahu? Nak tahu jabatan, daripada jabatan mana? Jabatan Kejuruteraan Elektrik semester 4 semester depan semester 4. JKE dia dua kelasan. DEE. Saya DEE 3A saya lepas. Okey lah. So kalau korang nak tahu, topik kita pada malam ni agak menarik tau. Sebab apa? Sebab topik kita malam ni dia berkenaan dengan sebuah filem yang tengah trend sekarang. Kalau Nurin scroll je TikTok kan, mesti akan ada lah punya keluar pasal filem tersebut. So agak-agaknya Alif dengan Airin, korang boleh teka tak topik kita pada malam ni? Alif rasa Alif boleh teka sebab bukan FYP Nurin je kot. Dekat Alif punya, berlambak. Tapi itulah, hari tak tengok filem dia, dia macam tak ada soundtrack tau. Dia masuk tiba-tiba lagu lama punya. Hei kesani, mengalilah kau. Aduh. Tapi I rasa Airin tahulah tajuk dia. Alif tak nak bagi tahu kan. Airin? Of course tak tahu sebab kat mata rata kot. Dekat FYP, TikTok ke, IG ke, Twitter semua lah. Video tu memang tengah top sekarang ni. Okey, jadi rasa-rasanya topik kita apa malam ni? Itu persoalan sebenarnya. Kita tanyalah tetamu jemputan kita. Apa ya topik filem yang viral sekarang Ada dua, nak mana satu? Ada dua yang viral sekarang ni. Saya rasa yang boleh katakan yang viral tu yang selalu keluar kat FYP saya, yang bersilat dah banyak Oh, saya yang nak tahu bersilat yang tu. Despicable Me. Bukan. Okay, maaf, gurau. Kalau Saya teka. Barangkali boleh jadi Mat Kilau. Boleh jadi, tapi banyak lagi filem silat lain-lain. Saya tak tahulah. Cuma atas korang. itulah semembangnya. Betul tak Nurin? Betul lah tekaan saya ni. Filem viral tu mestilah cerita Mat Kilau sebab meraih berjuta-juta tau. Betul. So topik kita pada malam ini adalah tentang filem Mat Kilau. So Nurin nak tanyalah kat sini kan, siapa yang dah tengok filem Mat Kilau? Rasa macam Seorang je boleh tengok. Kak Airin belum? Kak Airin belum tengok lagi? Apa dia? Tengok lagi. Tak apa. Biar kita cerita, kita tanya dekat Syafiq supaya nanti Airin pun rasa teruja nak tengok filem ni. Boleh tak macam tu Nurin? Jom lah kita sama-sama buat Airin rasa teruja nak tengok cerita Mat Kilau ni. Yang penting jangan spoil lah itu kan. Mungkin tak? Kita nak spoil juga. Jangan spoil. Kita takkan Tak nak spoil. spoil rasanya. Kalau spoil tu minta maaf lah Airin. Tapi korang semua pun tahu kan, cerita Mat Kilau ni mendapat sambutan yang tinggi dan juga rating yang semua orang bagi semua tinggi-tinggi. Okay, so Nurin nak tanyalah dekat tak adalah semua, dekat dua orang ni yang dah tengok. Okey. Iaitu Syafiq dengan Alif. Nurin nak tanya, dalam cerita Mat Kilau yang korang dah tengok, siapakah watak kegemaran korang dalam filem tersebut dan kenapa korang pilih dia sebagai watak favourite korang? Saya rasa lebih baik yang jawab dulu tetamu jemputan kita lah. Okey lah. Watak saya suka. Jangan terkejut lah. Saya suka Toga sebenarnya. Toga Toga tu yang rambut panjang tu kan? Yang rambut panjang dia, yang Ada dua nak panjang. yang kurus sikit tu. Yang ada dialog, Hana cakap. Yang tu tak ada dialog. Tu pelakon Indonesia tak silap
Ya, pelakon Indonesia. Okay, kenapa Syafiq pilih dia sebagai favourite character Syafiq? Okay, dia sebenarnya bukan favourite character sebenarnya. Dia macam ni cakap saya bukan sana bukan dalam filem Mat Kilau je dia jadi idola saya. Dekat luar pun dia jadi idola. Sebab atas ilmu dia kot, mungkin ilmu pertahankan diri dia buat saya tertarik dekat dia. Oh, maksudnya cara dia berlawan semua. Tapi kan Nurin tu tanya lah, cara yang diorang berlawan dalam filem tu, diorang behind the scene tu diorang lawan betul-betul ataupun tu edit semata-mata? Nak edit zaman sekarang, edit muka boleh lah. Nak edit berlawan tak boleh lagi sebab kita tak pakai CDI. Saya tak adalah tak kenal sangat Toga tu, tapi saya kenal dia pun disebabkan filem Mat Kilau. Daripada filem Mat Kilau ni pun baru saya tahu, oh sebelum ni dia ada je berlakon movie yang saya ada tengok, cuma saya tak notice je. Macam tu lah. Inilah Okay, so manusia. Jadi akan orang nampak kan. Betul. Daripada Syafiq kita dah tahu dah siapa favourite character dia. Kita tanya Long Alif ni pula. Kandang Long Alif. Allahu Akbar. Kalau saya kan, saya pilih Wahid kot. Sebab saya suka dekat watak dia, bila kita tahu, bila cakap satu scene yang saya rasa style lah. Bila isteri dia kena tikam depan mata dia. Jangan spoil sangat. Bukan. Tikam depan mata dia dan dia boleh buat reaction tu macam ibarat real benda tu berlaku depan mata dia. Sedangkan itu adalah dua babak yang berbeza. Satu lagi saya suka satu ayat dia. Dua kot. Hati-hati awak. Salah. Salah. Ruqyah, abang datang. Itu cakap Ruqyah abang datang tu satu benda macam kalau kata kat situ satu scene tu yang macam kita boleh tahu dia boleh mati tapi dia tak mati. Ali tak beritahu babak mana. Betul, kita tak sangka pun apa benda yang jadi lepas tu, tapi benda tu jadi kan. Satu lagi yang Ali suka, sebab ni tak kisah kalau Ali cakap, sebab ni pun dah keluar kat FYP TikTok kan. Biar aku gugur pertahankan hak daripada melihat tanah airku dilapah penjajah. Itu satu ayat yang memang masuk terus dalam jiwa lah. Memang dengar terus meremang bulu roma. Rasa macam nak berjuang tu rasa. Kalau dah ada Mat Kilau, Ali nak jadi Mat Silau. Hai. Itu memang rasa nak bersilat Rasa nak bersilat dalam tu. Itulah kita tengok Khalid pula, Wahid Wahid tu walaupun benda buruk yang jadi kat dia, tapi dia teruskan perjuangan dia, betul tak? Dia macam apa orang panggil diri dia macam apa? Macam walaupun nenek-nenek Dia senang kata dia dia benar-benar terus nak ada berjaya semangat. Dia still ada semangat tau. Nurin rasa kalau Nurin memang dah merau-rau dengan Nurin punya nenek-nenek. Betul. Nurin pun rasa kalau favourite character Nurin adalah Wahid. Sebab dia satu, dia dapat daripada dia kita belajar semangat setia kawan, betul tak? Tu satu. Betul, yang itu saya sokong. Jangan lebih-lebih. Nanti Airin dah tak boleh tengok dah. Lupa. Lupa pula. Okay. Kalau macam tu saya teruskan dengan soalan yang kedua. Okay. Pada soalan ni terbuka, jadi mana-mana yang dah tengok ke, yang belum tengok ke, boleh jawab lah soalan ni. Pada pendapat korang lah kan, kenapa sejarah bagi sesuatu negara tu penting? Nak teruskan dengan Alip dulu Okay, boleh. Alip macam tak sabar macam tu nak jawab soalan ni. Allahu Akbar. Memang dah bergerak-gerak, dah tak sabar ni. Kalau macam tu dulu tanya Alip lah. Alip rasa kan, kenapa sejarah dalam sesuatu negara tu penting? Dia, kalau bagi Alip sendiri lah berat soalan ni sebenarnya. Kenapa penting sejarah untuk satu negara tu
Sebab benda tu kita boleh bawa untuk masa yang akan datang. Mungkin kalau katakan tak ada sejarah, tak adanya kemerdekaan. Tak ada sejarah, tak adanya bangsa yang dijajah. Tak ada sejarah, tak ada negara yang dijajah, dan tak ada pula bendera kita dekat depan istana British. Ya, betul. Alif tak pernah salah, betul. Allah yang satu. Allah. Tapi kan Alif, Aku lama betul. ada tapi. Bagi kat Syafiq dulu. Bagi dia jawab tapi tu. Okay. Okay, Dia tanya Alif kan? Tanya Syafiq lah pula. okay, sila. Soalan yang sama juga. Okay. Pada pandangan Syafiq, kenapa sejarah dalam sesuatu negara tu penting? Maksudnya, kenapa dia penting? Okay, macam ni dia tak perlukan sejarah, dia boleh guna perkataan kisah silam sebab sejarah is kisah silam. Okay. Translate juga. Kisah silam. Okay, kisah silam kita perlukan kisah silam untuk macam mana cakap, Untuk perbaiki masa depan. Untuk kita manfaatkan, betul, untuk perbaiki masa depan. Kalau tak ada kisah silam, kita tak tahu salah kita kat mana. Sebab kita ni manusia lumrah dia buat silap kan. So kalau tak adanya sejarah, macam mana kita nak perbetulkan untuk masa yang akan datang? Itu pandangan saya lah. Kalau pandangan orang lain saya tak tahu. Betul. Kalau macam kita lihat balik sejarah yang lama-lama, sebelum ni pun banyak jugalah kesilapan yang dibuat oleh orang Melayu. Bukan salah British je sebab menjajah. Sebab Melayu pun diorang belajar pada kesilapan. Maksudnya macam dulu diorang dah banyak dimungkiri janji. Sekarang ni dah zaman moden, kita tak boleh nak percaya pada janji dah. Faham tak? Betul tak? Sebab dulu pun tanah Melayu kan banyak kena mungkir janji, orang kata tak nak ni, tak nak tu. Tapi British still buat perangai juga kan. Betul. Kalau korang perasan dekat zaman moden sekarang ni, kita dah tak ada dah perjanjian yang macam tu. Kita akan ada hitam putih semua. Sebab itulah sejarah tu dia penting untuk sesebuah negara. Sebab kita untuk perbaiki masa depan satu, dan kedua untuk anak-anak generasi baru ni tahu tentang sejarah yang berlaku dulu. Kalau diorang tahu tentang sejarah yang berlaku dulu, mungkin diorang tak akan ulang kesilapan yang sama. Sebab tu dah Nurin rasa sejarah tu penting untuk sesebuah negara. Sebab tu lah kita belajar sejarah. Itu daripada pandangan Nurin lah. Tapi kan kenapa Alif tak ada? Alamak, itu mungkin laluan untuk Alif lah. Sebab asyik Nurin je tanya, apa kata Alif tak tanya. Okay, silakan. Masya Allah, handsome. Dah bertukar. Kalau kata setiap kita tengok dalam cerita Mak Kilau, kadang-kadang kita nampak Datuk Adiputra kan bila dia nak berlawan dengan British, dia akan pusingkan dia punya keris, betul tak? Betul. Dia punya hulu tu awal-awal kat dalam, lepas tu letak hulu tu kat luar. Apa maksud sebenarnya? Awak tanya saya ke? Apa tanya siapa? Ya, kepada awak tentang jemputan kita. Kepada saya, okey. Semua benda dalam dunia ni ada adab dia tahu. So cara pemakaian keris pun ada adab. So contohlah, saya nak bagi contoh macam mana hulu keris tu, dia kan macam untuk L kan. So kalau dia L tu ke dalam kena badan kita, itu maksudnya kita just letak je kat situ. Kalau kita pusing, itu maksudnya kita dah sedia untuk bertempur. Itu adab pemakaian keris. Maksudnya Sama kalau dia kat kita tu position dia biasa contoh lah. Dia contohnya macam ni tau. Macam ni. Okay, dia kalau pakai ke dalam macam ni, madap ke badan, dia just letak je kat situ. Kalau dia pusing, maksudnya dia dah sedia untuk bertempur. Dah ready lah nak. Baik. Sebab tadi pun saya tengok Syafiq punya DP, kalau Syafiq tutup kamera tu, saya nampak Syafiq macam pakai tanjak Mana? Yang ini Ya. Yeah. Okay. Yes, teruskan. Ada soalan apa nak tanya? Saya nak tanyalah, apa perbezaan tanjak dan tengkolok? Okay. Sebenarnya dia ada 3 tau. Tanjak, tengkolok dengan destar.
Okey. Kalau macam yang awak pakai kat kepala awak tu sekarang kita panggil dia star. Oh. Kalau macam yang saya pakai ni, ini tanjak. Okey, kalau tengkolok, mana kamera aku? Okey. Kalau tengkolok, dia digunakan untuk golongan atasan macam pembesar apa semua. Raja semula. Cara nak bezakan dia tengok lipatan tengkolok tu, selesainya ada 3 kan. Kalau pembesar tak silap saya ada berapa saya tak ingat. Pembesar lepas tu adalah orang-orang dalam sultan tu. Dalam istana. Lepas tu kalau itu tengkolok dia panggil untuk orang-orang istana. And then kalau sultan dia ada tengkolok khas yang tak ada siapa pun boleh tiru. Itu sultan. Kalau macam dekat kepala Alip tu dia star kita panggil. Just untuk menutup kepala. Okey, faham. Baru tahu yang ala-ala satu kepala ni ada banyak jenis Dia ada banyak jenis, ada banyak maksud. Semua mana ada maksud. Sama je macam keris. Dia sama macam ni lah Nurin. Kadang ada orang pakai bawal, kadang ada orang pakai shawl. Betul? Betul. Dia pakai sarung tepun atas kepala kan. Untuk keris pula, keris ada banyak jenis juga ke? Dia ikut look. Look tu yang bengkok-bengkok tu. Kalau tanya pasal keris yang lebih mengetahui Alip lah. Saya kurang sikit pasal keris ni. Alamak, saya tak pandai sangat lah buat keris ni. Tapi kalau apa yang saya faham, look 1 hingga ke look 3, sebab dia gunakan kalau kata setiap look tu ada maksud dia. Tapi kebiasaannya yang lengkung-lengkung tau. Ya, Itu look. betul. Kita tak panggil dia lengkuk, kita panggil dia look. Kalau dia bukan kata look 1, dia orang kata tu, saya lupa lah nama dia. Tapi dia tak ada lengkung langsung. Dia sebuah keris tapi dia straight je panjang. Yang tu kalau yang macam Alip cakap, keris yang straight tak ada look tu, itu lebih dikenali sebagai keris Pahang. Keris Pahang dia yang tak ada look, yang lain semua ada look. Oh, so lepas ni dah boleh bezakan lah yang Pahang straight. Dia tak ada look. Macam kalau tengok dalam filem Mak Kilau, yang tu ada look. Yang tu bukan keris Pahang. Tapi Mak Kilau tu bukan kat Pahang? Bukan, dia macam ni. Filem dia cuma mengambil ilham lah daripada sebuah kisah benar. Dia boleh campur fiction dan bukan fiction. Tapi kalau dia ambil berdasarkan kisah benar, dia kena ambil keseluruhannya benda yang real, benda yang betul lah. Saya nak sambung balik. Sila. Maaf. Look 1 hingga look 3 adalah look untuk pahlawan Melayu. Look 5 adalah look untuk bangsawan. Lagi banyak look tu dia ikut look-look ganjil. Lagi banyak look tu bermaksud lagi tinggi darjat seseorang tu. Dan kalau kata selalunya, kalau dululah look 9 hanya digunakan untuk para sultan atau para raja macam tu. So kalau macam Hang Tuah, dia look berapa? Hang Tuah dalam kategori apa bangsawan Dia ada step dia. Sebelum dia naik untuk jadi seorang bangsawan, dia menggunakan look 3 juga. Lepas tu makin lama, sebab dia kiranya dulu dia sebagai Hulu Balang, lepas tu menjadi seorang Laksmana untuk Kota Melaka. Lepas tu cerita dia tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dia ada balik. Orang tak pernah tahu kisah sebenar Hang Tuah. Waktu perlawanan boleh kata perlawanan? Pertarungan Hang Tuah dengan Hang Jebat tu pun untuk kisah benar dia masih tak dapat dirungkaikan lagi. Sebab dia ada banyak cerita. Maksudnya dia akan upgrade lah. Setiap kali dia naik pangkat dia akan tukar keris. Betul. Boleh kata macam tu. Okay. Lagi? Alip nak teruskan dengan soalan Alip? Kalau satu lagi soalan lah kan. Sebab saya ada tengok juga kadang-kadang tu orang pakai sampin, ada bunga belah kanan, ada bunga belah kiri. Saya jadi confused kadang-kadang. Kok Syafiq tahu masuk bunga ke? Okey, untuk sampin tu saya tak berapa nak tahu. Tapi yang saya tahu satu je, kalau bunga belah kanan atau belah kiri tak silap saya, itu bunga pengantin. Jadi kalau orang yang nak kahwin dia akan pakai bunga belah kanan tak silap saya.
Kanan. Kanan. Kalau tak silap saya lah, sebab saya kurang pasti babak bunga ni, sebab saya tak kahwin lagi kan. Oh. Tapi dalam cerita Mak Kilau tu, dia ada pasang bunga ke? Maksudnya dia ada buat bunga ke? Bunga apa? Bunga silat atau bunga sampin? Sampin. Bunga tak ada rasanya, dia just pakai ikat pendekar. Oh. Tak, biasanya selalu tengok bunga tu dekat samping yang orang kahwin je. Kalau orang kahwin tu, ya untuk orang kahwin lah. Biasanya kalau nak tengok bunga lagi dekat perguruan dekat siapa? Kalau kata silat tu mungkin orang yang kita sembahkan, macam bukan kata sembah, macam persembahkan dekat orang tu yang memakai bunga. Oh, faham. Jadi dia ibarat darjat lah macam tu. Jadi maksud-maksud dia tersendiri. Kadang-kadang kita ni sebab zaman dah moden kan, kadang-kadang orang tak ambil tinggi pun. Tapi yang kalau kita boleh tahu, kita ambil yang sekadar kita nak tahu lah. Kalau kita terlebih nanti kan, takut nanti orang kata lain pula. Kita nak benda tu. Jadinya para penonton kita yang sedang menonton ni dikira beruntung lah, sebab sambil-sambil diorang tonton video kita ni, diorang dapat ilmu baru tentang silat, diorang dapat tahu tentang lekuk-lekuk kat keris kan. Lok. Lepas tu songkok yang kat atas tu stanjak. Saya minta semua penonton maafkan Nurin Maaf juga kita orang tak nak spoil, sebab ada lagi yang tak tengok lagi. Tapi korang memang kena tengok lah. Pada para penonton yang boleh tengok, pergi tengok sebab best. 10 out of 10. Kalau Alek tak nak bagi 10 out of 10. Lepas tu? Kalau Alek I rasa macam nak 9 kot, 9 per 10 kot. Satu lagi tu hilang sebab Alek tak ada kat dalam tu lah. Saya gerak dulu. Apa kata Nurin sambung soalan Nurin. Nurin sambung soalan boleh. Irene rasa adat, budaya dan warisan kalau kata tanah Melayu sampai ke Malaysia, benda-benda lama lah, tradisional apa semua, patut tak kita teruskan untuk kita dapat ajar generasi baru? Perlu. Sebab tu lah kita ada belajar sejarah masa kita sekolah sekolah rendah, sekolah menengah. Sebab benda tu ialah sebab kita nak dapatkan negara kita kan. Kita nak merdekakan. Bukan senang kan. Dengan pahlawan dia ramai berkorbanan untuk kita merdekakan. Jadi disebabkan banyak sejarah yang kita kena tahu pasal negara kita. Jadi setiap generasi kena belajar lah. Tak kisahlah daripada golongan muda ke, golongan tua ke. So kita semua kena belajar. Penting yang kena ada. Betul. Satu lagi, maybe sebab kita kena hargai jasa-jasa orang yang pernah tolong negara kita ni untuk merdeka. Betul tak? Betul. Kan macam tu lah cara kita nak hargai kan jasa-jasa orang yang terdahulu. Betul. Sebab daripada zaman tanah Melayu lagi, saya nak tambah benda ni boleh tak? Silakan. Okey, daripada zaman tanah Melayu lagi, kita berbilang bangsa. Tanah kita ni berbilang bangsa. Adanya Melayu, Cina dan India. Ada Kadazan, Sumazau, Iban, Minangkabau. Minangkabau. Betul lah. Saya takut Minangkabau tu yang apa, atap tu. Kan atap Minangkabau rasa. Saya takut salah. Betul. Ada terlalu banyak. Jadinya diorang pun berjuang juga. Jadi kita tak perlu nak membezakan siapa diri kita dengan diorang. Kita ni sebab kita satu kira macam
satu negara kita perlu bersatu. Sebab tu dalam cerita Mak Kilau tu kita belajar erti kita perlu bersatu. Nak salah cakap tau. Kita perlu bersatu. Dia tak nak lagi dah. Kita bersatu Kita bersatu. Syafiq masih larat ke nak jawab soalan Nurin? Boleh je nak jawab soalan. Boleh. Okay. Ni soalan yang terakhir lah daripada saya sebab saya tak nak dah tanya banyak kan, kesian Syafiq penat kan. Sebab Alif kata dia nak tanya lagi soalan lepas ni. Ada pendapat Syafiq lah kan. Ya. Syafiq rasa filem Mak Kilau ni memberi pengajaran yang baik ke tak kepada penonton? Ada pendapat Syafiq rasa filem Mak Kilau ni dia memberi pengajaran yang positif ke kepada penonton? Ya. Sebabnya kenapa tu? Kalau kita tengok, yang tak tengok lagi tu kesian pula. Kita ini adalah sesi meracun jugalah. Itulah. Okey, kalau kita tengok yang mana dah tengok, kita nampak dekat dalam filem Mak Kilau dengan kawan-kawan dia ni, Wahid, Ibrahim, Yasin semua ni, diorang letak keyakinan yang tinggi dekat Allah. Sedangkan contoh tengok nak takut terspoil pula. Okeylah, yang 14 tu diorang ni kan ciput je. So walaupun diorang ciput, diorang tak dapat sokongan daripada ni, tahu kan? Diorang still lagi berani lawan British. Aku dah terspoil sebenarnya ni, tapi tak apa dah. Dia dapat sokongan dari Jepun kan? Bukan. Belum lagi Jepun. Dari Belanda. Bukan. Tak apa, kita teruskan supaya diorang tak dapat lagi sokongan daripada Ahem tu, tapi diorang still lagi pergi berlawan dengan British sebab diorang tak keyakinan yang dekat tinggi dekat Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan akan tolong diorang. Tengok 14 tu yang time diorang takbir tu kan dah yang naik dah melomah tu kan. Tu lah. Betul. Itu satu. Lepas tu pengajaran yang kita nampak kat situ lagi satu, apa yang boleh sebut tak dialog dia sikit? Sila. Dia kata time kan kita cakap ni kan takut terspoil, ya Allah. Tak apa, dia akan lupakan selepas ni. Apa dia? Dia akan melupakan. Okey. Siapa cakap je? Time lepas Mak Kilau dah lepaskan orang putih tu kan, dia kata apa, Melayu tak pernah takkan bersatu kan. So dalam dekat cerita tu dia dah bagi hint sebenarnya, dia dah bagi hint. Kalau orang kita ambil benda tu positif, dia akan ubah. Dia akan, Melayu ni akan bersatu balik semua. Tapi kalau dia just tengok gitu je, tengok gitu je, dia just akan ambil sebagai itu filem lah, bukan pengajaran. Okey, kalau saya dia filem ni dapat bagi pengajaran yang terbaik. Memang kau lah dia bagi pengajaran tu. Betul. Dalam sudut apa yang Syafiq dah cakap, kita pasal bersatu tu memang kita patut ambil tu secara positif. Sebab benda tu kalau macam mana rumah nak kukuh kalau tak ada tiang? Esok lusa kena lambung angin pun dah tumbang. Kena tiup angin. Tak, lambung lah, kena lambung lah. Masa benda tu, angin tu terlalu kuat tau. Faham? Selalu guna lambung ombak kan, kita lambung angin tau. Dapat, Alif pun gunakan bahasa yang salah tau sepatutnya dalam ni. Apalah Alif ni? Tak apa. Tak apa, sebab kita borak-borak santai betul tak? Kita santai je. Kita santai je. Bukan nak formal, tak ada formal kan? Tak ada. Tak ada kan? Kalau tak ada, lagi satu, kalau Alif ni last kot Alif akan cakap. Pengajaran daripada filem ni, dia ajarkan kita satu kesetiaan kepada Abata, agama, bangsa dan tanah air. Kita kena ingat benda tu, kita kena faham benda tu. Sebab diorang penat berjuang. Kalau kita tengok, walaupun itu sekadar campuran bukan fiction dan fiction, tapi kita tahu
yang diorang pun dah berjuang semacam tu. Orang-orang dulu dah berjuang sampai cakar bala, dah berjahit-jahit, dah ditoreh, dah ditikam. Darah tu menjurah, boleh buat, kalau kata boleh buat air sirap lah, macam tu lah. Kita kena tengok lah, setiap kaum ada diorang punya adat dan budaya sendiri dan diorang perlu tonjolkan benda tu. Sebab benda tu diorang dah memperjuangkan pada zaman dahulu. Uish, style tu Alip Ui, Lepas style dengan Alip. rasa macam buka sejarah kat dalam ni. Saya minat dengan awak ni. Rasa ada terjawab kot soalan Nurin kot. Rasa nak suruh Syafiq jawab soalan Alip lah, boleh tak? Sila. Saya boleh jawab. Saya kata saya boleh jawab lagi. Bagi Syafiq lah kan, sebagai seorang penonton, nak tak Syafiq ajak ramai-ramai kawan lagi ke, nak ajak Irene ke, nak ajak, tak kisahlah, semua orang yang tak tengok lagi untuk nak tengok filem ni. Tak apa, kita promote ni kan, Bumi Putera punya, orang Melayu punya, tak apa. Okay. Walaupun saya dah tengok sekali, 2 kali sebenarnya saya tengok. Sebab apalah, kita tengok 2 kali. Sebab pagi tu saya tengok dengan kawan saya, malam saya tengok family pula. Okay. Walaupun saya dah tengok 2 kali, tapi saya rasa nak tengok lagi untuk kali ke 3, 4, 5, 6. Sebab yang nama dia tadi Irene kan. Kalau Irene tengok kan, tak cukup sekali lah cakap, senang cakap. So untuk menjawab soalan Alip tu, saya akan pergi bawa kawan-kawan saya untuk tengok lagi sekali. Sebab saya pun nak tengok sekali. Sebab cerita tu awak pun tahu, awak pun dah tengok kan. So awak faham lah. Sebenarnya Syafiq, dia nak ajak kita tengok sama-sama. Nurin, kalau Nurin dah habis dah. Tapi Nurin tengok Irene kan, dia macam nak cakap something je. Dia senyap. Bila korang ceritakan pasal cerita Mak Kilau ni, rasa nak tengok. Kalau main rasa nak tengok. Dia nak tengok? Nak tengok. Memang lepas ni kita Kena pergi tengok. Alip nak disclaimer lah, sikit boleh tak? Silakan. Kita orang bukan nak promotekan cerita filem Mak Kilau. Kita orang kalau kata kita orang borak santai ni pasal filem Mak Kilau, kita pun ambil beberapa pengajaran daripada filem tu dan kita orang nak korang tengok juga sebab korang boleh faham apa itu perjuangan tanah Melayu. Tak kisahlah bangsa apa, kita tak ada sentuh bab bangsa Melayu saja ke, Cina saja ke, tak ada. Semua orang boleh tengok, dari tua dan muda pun boleh tengok. Saya kenal Alip ni tak ada lama mana, tapi saya tahulah Alip tak ada dalam mana-mana perguruan silat, betul. Betul. So lepas tengok je Mak Kilau ni, ada rasa nak belajar silat tak? Ada. Teringin. Tapi belum sampai Apa yang menghalang niat nak belajar tu? Banyak kekangan masa. Okey korang semua penonton PRS Podcast, kita orang dah sampai ke penghujungnya. Dan kalau korang minat, suka, bukan suka Syafiq lah, sebab Syafiq tu tamu jemputan saja. Kalau minat dekat Nurin, cantik, ayu, Irene, cantik, ayu, Alip, biasa-biasa je. Subscribe, tekan bell notification, like, komen, best, nak lagi apa semua. Sampai tu je PRS Podcast kita episod yang ke-10 daripada saya, co-host Alif dan juga saya, Nurin Jazina sebagai host anda. Tak lupa juga lagi seorang, Irene Azura. Dan juga tetamu jemputan kita. Kita mengucapkan terima kasih lah. Ribuan terima kasih sebab menjadi tetamu jemputan kita. Hanya seorang je. Terima kasih diucapkan menjadi tetamu jemputan kita pada hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.